Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat bertemu kembali di dalam saya punya segmen live show. Dan terima kasih kepada kesemua followers saya yang telah follow saya punya TikTok account ni. Semoga daripada saya punya TikTok account ni dapatlah kita berkongsi, terutama dari segi orang cakap tu apa, pandangan ekonomi dan juga apa yang berlaku terutamanya dalam isu-isu ekonomi lah. Okay. Jadi yang terbaru ni of course macam kita tahu, sedikit kejutan telah berlaku apabila Bank Negara tidak menaikkan OPR dan OPR kekal pada paras 2.75%. Waalaikumsalam Rais Amir. Terima kasih masuk. Okey. Terima kasih Okey, jadi orang cakap tu apa? Jadi itulah dia. Apa ni? Walaupun walau bagaimanapun ia memberikan sedikit kelegaan lah kepada ramai antara kita yang yalah, kita pun menarik nafas lega lah kerana OPR tak naik. Jadi kita yang buat loan, especially mortgage lah, okay, boleh menarik nafas lega sebab kita punya installment tu kekal lah. Okay, belanja rakan tetapi okay. Sekali lah guys, sekali. Okay guys, terima kasih. Okay, jadi itulah antara yang apa ni kita patut bersyukur jugalah Tapi walau bagaimanapun saya tak fikir yang OPR akan kekal dalam 2.75 lah. Tapi mungkin ni adalah lebih kepada delay. Okay, dan juga dia tidak naikkan buat OPR ni buat masa sekarang, tapi untuk masa depan tidak lagi, kita belum ketahui dan mungkin dia akan naik lah pada tahun ni, mungkin dalam 3 ataupun 3.25%. Okay, sekejap Okey, jadi dalam MPC Monetary Policy Committee meeting Bank Negara Malaysia seterusnya akan ada pada bulan Mac lah. Jadi kalau ada kenaikan pun mungkin pada awal bulan Mac, iaitu antara 8 atau 9 Mac tahun ni. Itu pun kalau ada kenaikan lah, tapi mungkin dia akan ada kenaikan lah. Tapi ada orang tanya saya, bang, apa punca utama kenapa Bank Negara tak naikkan OPR dan kekalkan OPR ni? Of course benda ni adalah satu benda yang shocking kalau you all tanya saya. Tapi walau apa pun itulah keputusan dia. Jadi tuan nak tanya, my any opinion dapat Fed interest rate tahun ni above 5% ataupun below? Okay, Federal Reserve interest rate guys yelah, Federal Reserve pun sekarang ni tengah kita tak tahulah antara dia akan tapi dia lebih kepada naik lah. Dia akan sekarang ni dia antara 4.25 hingga 4.5% lah guys tapi mungkin dia akan naik kepada 5% lah. Saya fikir dia lebih kepada atas 5% lah. Dia atas 5%. Itu pada pendapat saya lah. Apa pendapat tuan tentang kita sepatutnya kembalikan semula gold standard? Okey, soalan tentang gold standard ni adalah soalan yang popular jugalah guys Okey guys, korang tahu kan sebenarnya kita pernah dunia lah, bukan kita lah, dunia lah pernah menyaksikan bahawa mata wang dunia ni diikat pada emas iaitu pada sejak 1870 ke macam tu. Kemudian menjelang 1900 kebanyakan negara dekat dunia ni memang diikat pada gold lah. Selepas itu dia tidak lagi, pada 1930-an gold standard tidak lagi digunakan. Tapi pada 1940-an Amerika Syarikat menjadi pelopor kepada Bretton Woods. Tapi sistem ni pun akhirnya fail juga pada 1970-an. Kenapa sistem emas ni tidak dapat diteruskan? Ada sebab dia guys Sebabnya adalah kerana kebanyakan negara dekat dunia ni, diorang tak boleh nak naikkan reserve emas diorang selari dengan peningkatan penawaran ataupun circulation money dalam ekonomi. Itu sebab utama dia. Itu adalah sebab utama je lah.
untuk sesebuah negara tu melaksanakan sistem rizab emas lah, sistem ikat duit kepada emas iaitu gold standard, rizab kena tinggi lah. Itu yang pertama, rizab emas kena tinggi. Dan kedua ialah kebanyakan negara-negara juga menggunakan sistem gold standard yang sama. Kalau tak, memang sistem tu boleh fail lah. Tapi walau bagaimanapun, disebabkan peningkatan dalam circulation of money tu tidak selaras dengan peningkatan dalam emas, sebab itulah sistem emas tu tidak diteruskan. Okay. Doakan saya bang, degree ekonomi UKM. Oh okey, dah buat ke ataupun akan buat? Ketua pelajar, okey, apa pun all the best untuk anda, okey. Dan tapi saya ingatkan jugalah bahawa walau apa pun, maintain di antara pengajian dan juga kehidupan bersosial. Guys kena maintain guys akademik dan juga kebolehan bersosial dekat universiti ni penting. Jadi kita jangan tumpu kepada akademik semata-mata lah. Okay. Dan juga penguasaan bahasa Inggeris guys kepada anda semua yang muda-mudi yang nak melanjutkan pengajian ke peringkat degree guys tolong beri penekanan lah kepada penguasaan bahasa Inggeris, sebab itu ia sangat penting. Sebab kalau anda belajar dan juga anda habis buat degree tu, you have to expect lah you akan bekerja dekat private sector, dan private sector akan tanya you bahasa Inggeris. Okay. Apa pendapat abang tentang cryptocurrency? Patutkah melabur dalam kripto? Okay, cryptocurrency hanyalah untuk orang yang berani melabur dan hilang duit. Itu ia adalah satu pelaburan untuk orang yang risk taker. Risk taker ni maksudnya dia berani, dia hilang duit, boleh lah. Tapi kalau kau tak berani nak hilang duit, jangan. Better jangan. Baik kau melabur dekat ASB lagi bagus. Okay. Ataupun kau letak duit dekat tabung haji lagi bagus. Ataupun kau letak duit dengan invest dekat emas lagi bagus. Okay. Tapi kalau kau berani dan kau rasa kau rugi pun tak apa, bolehlah melabur dekat kripto. Sebab kripto ni adalah satu investment yang sangat-sangat berisiko tinggi. Dia punya risk sangat tinggi. Tapi kalau kau menang tinggi lah. Tapi kalau kau rugi habis lah. Tu macam ni lah. Sebab dia punya volatility sangat tinggi guys. Saya cakap pun daripada saya punya pengalaman lah. Okay. Increase wages apa ni akan menyebabkan itu. Salam bang, kenapa syarikat Gegati okay guys, syarikat teknologi sedang buang orang guys. Ini macam contohnya lah, macam kalau kita tengok yang terbaru Google Google parent company Alphabet dah buang orang. Sekejap Alphabet ni adalah satu parent company untuk Google. Jadi dia pun dah start buang orang guys. 12,000 orang telah dibuang kerja oleh Alphabet, iaitu parent company bagi Google. Dia selepas, kalau kita tahulah bahawa orang cakap tu Facebook buang orang. Lepas tu Twitter lah kita dengar Twitter, Facebook buang orang. Dan yang terbaru ni Google lah, iaitu dia punya parent company iaitu Alphabet. Dan kejatuhan dalam Google, pembuangan orang dalam Google dan juga Twitter ni memang kita nampak jelas lah dia berlaku disebabkan oleh penurunan aktiviti ekonomi, terutamanya semasa COVID dulu kan. Tapi yang Google ni pula dia buang orang, dia kata dia nak fokus kepada AI, Artificial Intelligence, iaitu dia nak gunakan lebih banyak robot daripada orang lah. Intel buang orang. Okay. Invest crypto, guna duit sejuk, jangan guna simpan atau wang bil. Abang kerja apa? Saya berniaga. Saya dah tak kerja makan gaji, saya berniaga guys. Dulu saya bekerja, tapi semenjak 6-7 tahun lalu saya dah tak bekerja lah. Saya bekerja sendiri. Dulu saya bekerja dalam bidang ekonomi lah. Okay. USA punca utama ekonomi, ya betul. Sebab USA masih lagi sebagai kuasa besar ekonomi, dan juga dia punya mata wang US dollar tu menjadi simpanan rizab utama dekat kebanyakan negara dekat dunia ni lah, menjadi the world reserve currency. The world reserve currency, sebab itulah dia menjadi
kuasa besar dunia. Okay, katalah kalau satu hari nanti BRICS naik dan juga BRICS ada dia punya common currency dan mereka berjaya de-dollarize USD ni, mungkin pada masa tu US tak lagi menjadi kuasa besar dunia lah. Tapi masa sekarang ni kita suka ke kita tak suka ke, kita harus akui lah yang mereka ni masih merupakan kuasa besar dunia dalam ekonomi sebab mereka ni the world reserve currency. Dan korang tengok jugalah apa yang berlaku dekat Pakistan for example, apabila Pakistan ni dia punya pegangan USD dia jatuh, jadi dia punya aktiviti import dia pun tak boleh, dia apa ni, dia jam. Itu korang tengoklah betapa pegangan USD ni sangat penting lah sebagai petrodollar, betul. Pun betul juga. Negara kita boleh ke tukar nilai wang kertas kepada emas? Okey, secara jujur pada saya tak boleh. Sebab apa? Sebab salah satu faktor utama sebab kita tidak ada pegangan emas yang tinggi. Kita tidak ada reserve emas yang tinggi. Okey, untuk sesebuah negara tu dia menggunakan nilai menggunakan emas sebagai yang bercakap currency, ataupun dia sandarkan wang kertas dia dengan emas, dia memerlukan reserve emas yang tinggi. Okey, contohnya macam US lah. US sekarang ni dia ada dulu masa US buat Bretton Woods system pun dia yang tertinggi yang pegangan wang emas, pegangan reserve emas dia, dan sekarang ni pun dia masih lagi tertinggi, iaitu sebanyak 8,000 tan emas. Untuk Malaysia kita cuma ada 38 tan emas je. Jadi kita punya pegangan emas tu tak begitu tinggi, jadi kita tak boleh nak ikat duit ringgit tu pada emas. Okey, itu salah satu sebab dia lah, punca utama lah. BRIC naik pasti hadapi halangan sukar daripada US. Cermin mata abang tu memang kabur ke? Taklah, saya dah lap dah. Saya tak tahu kenapa. Mungkin efek cahaya ke. US banyak juga dia rompak emas bila invade Iraq dulu. In your opinion, possible tak if you want replace USD since China increase gold reserve? Okay, China sekarang ni dia adalah sebuah negara yang semakin laju dia punya stockpiling of gold ni semakin laju. Tapi persoalannya sama ada dia boleh tak menguasai dunia tu masih lagi persoalan, dan juga sama ada boleh tak yuan ni menggantikan US dollar pun masih menjadi persoalan. Jadi buat masa ni sekarang ni benda ni masih kita tak nampak dengan jelas lagi. Okey. Tetapi walau bagaimanapun mungkin dengan adanya BRICS dan juga negara-negara lain yang masuk ke dalam BRICS ni mungkin boleh. Tetapi itu adalah satu perkara yang kita kena tengok dan lihat dululah. Bang, kenapa Malaysia tak join Rusia dan negara-negara Afrika lain tak gunakan US dollar? Okey. Sebab sebabnya adalah kebanyakan trading partner kita, CEO Kuli, terima kasih, kebanyakan trading partner kita dan juga negara-negara yang kita berdagang masih menggunakan US dollar sebagai pegangan reserve utama mereka. Itu jawapan dia. Malaysia pro barat. Ni saya tak boleh nak jawab soalan ni. Kenapa China tak berani langgar je? CEO Kuli, terima kasih banyak bagi saya gift. Jadi ke Rusia nak stop supply minyak? Okey, setakat ni jadilah. Kan kita apa pun kita tunggulah 1 hari bulan 2. Setakat ni jadi guys. Kan dia dah keluarkan President's Decree dah, Vladimir Putin kan. Janganlah yuan yang replace USD sebab China under komunis, banyak trik dia akan buat. Mungkin lah, betul juga China ni dia adalah negara komunis kan. Adalah banyak benda-benda yang dia boleh buat yang kita tak jangka kan. ASB masih relevan ke? Sebab saya nak melabur kat sana. ASB sentiasa relevan guys, tetapi ASBF saya tak pasti. ASB sentiasa relevan, tetapi kalau ASBF saya tak pasti. Saya tak boleh jawab lah soalan ASBF ni sebab saya satu benda yang saya tak ada pengalaman tu, saya tak berani jawab. Okay, sebab saya tak buat loan untuk ASB, saya simpan aja kat situ. Okay, based on lebihan duit lah. Tapi untuk pinjam buat dekat ASB saya tak nak jawab. Tapi ada yang cakap
Ada yang cakap, kebanyakannya yang cakap tak berbaloi kan. Cuba you all komen dekat sini, you all yang buat ASBF, rasa berbaloi ke? Tu saya tak boleh nak jawab lah. Tu sebab saya tak melalui benda tu. ASBF tak payahlah bang. Tu jawapan dia. Kebanyakan orang cakap ASBF tak apa ni? Tak berbaloi orang cakap. Tak tahulah guys Tapi kalau you all tengok dia punya dividen pun sebenarnya dalam trend yang jatuh guys. Okay. Terima kasih bagi saya gift. Siapa tu yang tu bahasa Cina saya tak berani, tak boleh nak baca nama you. Terima kasih ASB atau loan ASB tak berbaloi. Terpulang pada masing-masing. Bang, saya tak ingat tengok ringgit terus mengukuh. Adakah disebabkan kestabilan politik? Okey. Kalau you all tengok ringgit sekarang ni terus mengukuh guys. Cuma dia ada beberapa sebab lah. Okey, sebenarnya saya nak release satu video guys. Apakah yang menyebabkan perubahan di dalam exchange currency, especially ringgit. Saya dah terfikir nak buat video tu. Mungkin besok saya release. Okay, sebab sekarang ni topik tentang ringgit ni satu topik yang hangat sebenarnya. Sebab jelah kan ringgit sekarang ni dalam trend mengukuh selepas dia jatuh dengan agak teruk, tapi sekarang ni dia mengukuh. Dan ke mana ringgit tu akan berada, mungkin saya akan boleh bincangkan dalam satu video lah. Nanti besok InsyaAllah besok saya boleh release satu video lah untuk discuss untuk bincangkan pergerakan nilai ringgit, kenapa dia mengukuh, apa sebab-sebab, dan saya boleh katakan lah one of the reason pada saya lah. Mungkin pada orang lain lah kan, tapi pada saya one of the reason adalah because political stability. Sebab guys, you all kena faham bila pergerakan exchange rate, kita menggunakan flexible exchange rate, maksudnya nilai ringgit tu diapungkan kepada nilai US dollar. Dia punya basic senang je guys Apabila ringgit tu naik, apa maksud dia? Maksud dia adalah pelabur asing dia nak pegang duit kita kan. Pelabur asing nak pegang duit itu. Kenapa dia nak pegang duit kita? Sebab dia nak melabur dekat dalam negara kita. Sebab tu nilai ringgit akan naik. Tapi kenapa ringgit itu bermaksud permintaan ringgit naik Tapi kalau kenapa ringgit jatuh? Ringgit jatuh sebab orang tak nak memegang ringgit. Kenapa orang tak nak memegang ringgit? Sebab orang nak melabur dekat luar negara selain daripada Malaysia. Jadi dia punya simple dia macam ni. Kalaulah ringgit tu naik, maksudnya pelabur nak melabur dekat Malaysia. Kalau ringgit tu jatuh, maksudnya pelabur tak nak melabur dekat Malaysia. Macam tu je. Dia punya basic dia macam tu. Dia punya basic dia macam tu lah. Tapi mungkin saya boleh bincangkan lah dalam satu video. Kita tengok trend pergi ringgit ni macam mana. Dan juga ringgit sekarang mengukuh lah guys sebenarnya ringgit mengukuh tapi kita tak nak, kalau dia terlalu kukuh pun susah juga. Tapi ada orang cakap boleh ke ringgit pergi ke paras 3 point something balik pada saya agak susah lah. Sebab kalau kita tengok dari segi data, memang susah nak ringgit nak pergi ke 3 point something lah. Dia mesti berada dekat atas 4 lah macam tu. USA ni boleh cetak duit sebanyak mana sesuka hati dia ke atau ada limit? Okay guys, soalan ni soalan menarik. Abe Joy, terima kasih Guys, kalau korang nak tahu kebanyakan negara yang menggunakan sistem fiat ni, ataupun duit kertas, ataupun duit yang tak bersandarkan kepada mana-mana komoditi seperti emas, tentang pencetakan duit ni guys bila sebuah negara tu nak mencetak duit, dia tak ada limit guys. Dia boleh cetak sesuka hati mak nenek dia boleh cetak. Tapi apa yang menghalang dia mencetak duit terlalu banyak? Cuba korang bagi jawapan dekat situ. Sebab dia adalah wang kertas. Dia adalah wang kertas. Apa masalah sesebuah negara tu yang menggunakan sistem fiat macam sekarang lah. Kebanyakan negara memang gunakan sistem fiat kan. Saya tak pastilah kalau ada negara yang sandarkan duit dia kepada emas kan. Tapi setahu saya semua negara menggunakan duit fiat sekarang ni, iaitu wang kertas yang tak disandarkan oleh mana-mana komoditi. Tapi boleh tak dia nak print duit sesuka hati? Bukan US je, semua negara boleh kan. Tapi apa yang menghalang sesebuah negara tu? Apa yang menghalang sesebuah negara tu untuk print duit terlalu banyak? Apa guys? Itu dia jawapan dia daripada T khas kejatuhan nilai mata wang atau inflasi. Yes.
Itulah dia jawapannya. Itulah dia jawapannya guys. Apa yang menghalang sesebuah negara tu untuk print duit sesuka hati mak dan ayah dia adalah inflasi. Itu je. Kalau tak ada inflasi, dia boleh suka sesuka hati. No limit. Kalau tanya saya, ada limit ke kerajaan print duit? Tak ada. Dia boleh print sesuka hati mak bapak dia. Tapi apa yang menghalang dia print duit? Inflasi. Okay? Inflasi akan menghalang dia daripada print duit. Korang tengoklah apa yang berlaku dekat, contohnya dekat Venezuela, kan? Contohnya dekat Argentina, kan? Basic dia sama je. Sebab kerajaan print duit. Contohnya macam dekat Zambia, for example, kan? Dia print duit, dia dah over limit dah, kan? Jadi bila dah berlaku inflasi, okey lagi. Inflasi okey guys. Inflasi bukan tak okey, inflasi okey. Yang menjadi rumit dan menjadi kronik tu adalah hyperinflasi. Hyperinflasi memang susah nak kontrol. Kebanyakan negara yang dah melalui fasa hyperinflasi ni, dia nak patah balik semula kepada tahap yang asal susah. Memang sangat susah guys. Zimbabwe, sorry bukan Zambia, Zimbabwe. Okay. Nilai duit tu bang ada efek, of course lah. Bila inflasi naik, bila inflasi tinggi, apa berlaku pada nilai duit guys? Bila keadaan inflasi tinggi, apa berlaku pada nilai duit? Jatuh lah. Nilai duit akan jatuh. So maksudnya adalah, kalau kata contoh kita beli nasi lemak hari ni kita beli nasi lemak telur, contohnya pagi sarapan RM5. Jadi kalau kata berlaku inflasi yang teruk, satu hari nanti mungkin kita terpaksa beli nasi lemak tu dengan harga RM5,000. Jadi nilai duit tu sebenarnya dah jatuh. Itulah bahayanya inflasi. Macam mana nak kawal inflasi? Tak beli telur sepapan 130. Okey, macam mana guys nak mengawal inflasi? Tadi saya nampak satu soalan tu, siapa yang kira inflasi? Jawapannya adalah Jabatan Statistik lah. Akan kira inflasi, kerajaan lah yang akan kira inflasi, Jabatan Statistik. Okey guys, Zimbabwe lah. Salah satu negara yang mengalami hyperinflasi. Okay guys, macam mana nak rapid increase in money supply lead to hyperinflasi? Betul. Okay guys, macam mana kita nak kontrol inflasi guys? Macam mana kerajaan nak kontrol inflasi? Banyak cara boleh kawal inflasi. Okay, bagi saya satu cara yang popular. Apa dia? Apakah cara yang paling popular yang kebanyakan dilakukan oleh central bank untuk kawal inflasi? OPR, OPR, jawabnya OPR. Dia dekat Malaysia ni, dekat Malaysia ni kita kita kawal guna OPR, ataupun kita boleh katakan sebagai interest rate lah. Kita kawal inflasi dengan bank central bank akan gunakan mekanisme interest rate. Jadi bila bank negara tu ataupun central bank mana-mana lah, dia akan nampak inflasi meningkat, apa dia buat lah, dia akan naikkan interest rate. Dekat situ benda tu sama je guys, sama je dekat mana-mana negara pun. Kalau korang tengok korang baca berita, korang dengar Federal Reserve increase dia punya interest rate. Dalam kepala kau mesti kau boleh agak itu sebab inflasi dia naik. Mesti punya. Kita tengok European Central Bank meningkatkan inflation interest rate. Kenapa? One of the reason, of course lah, the main reason is inflasi. Jepun menarik, dia guna yield curve control tu. Ulas sikit tuan. Saya nak ulas sikit je sebab saya tak nak masuk benda ni terlalu ni, dia nanti dia jadi technical. Tapi saya nak ulas sikit je guys. Guys, cara negara kita control interest rate dan cara negara lain control interest rate tak sama guys. Dia tak sama. Mekanisme dia banyak. Cara negara kita control interest rate adalah melalui kita bank negara ubah kita punya OPR ataupun overnight policy rate dalam money market. Jadi OPR tu bila dia naik, interest rate akan naik lah. Jadi kita punya installment pun akan naik. Dan kita simpan duit dekat fixed deposit pun secara berlawanan, fixed deposit interest akan naik. Jadi kita lebih berminat nak simpan duit daripada kita pegang duit, kan?
Jadi cara negara kita control interest rate adalah melalui overnight policy rate. Kita lebih hit kepada end user. Macam kita lah, kita hit kepada end user dekat negara kita. Dekat Jepun pun dia kawal interest rate dia juga, tapi tak sama macam negara kita. Okay, Jepun dia lebih attack kepada bond market. Okay, cara dia ubah interest rate tu, dia lebih attack kepada bond market ataupun investor yang besar lah. Dia menggunakan cara ni semenjak zaman Abenomics lagi, iaitu dia menggunakan quantitative easing, dia menggunakan qualitative and quantitative easing. Lepas tu macam tak berjaya, dia tukar kepada yield curve control. Bila dia tukar kepada yield curve control ni, bermaksud dia mengubah interest rate ataupun yield dalam pasaran bond. Okay, dalam pasaran bond ni dia tak macam kita punya OPR. Kita punya OPR dia lebih kepada single kan. Okay, bank negara nak ubah kepada 2.75 kepada 3%. Okay, dia single. Tapi dalam bond punya market, dalam pasaran bond ni dia ada banyak interest. Dia ada beberapa interest rate pada masa sama. Tapi kita boleh bahagikan interest rate dalam pasaran bond ni kepada dua jenis lah, iaitu short term interest rate dan juga long term interest rate. Short term interest rate bermaksud ia adalah bagi bond yang ada maturity ataupun tempoh matang yang sedikit. Contohnya mungkin dalam 3 tahun. Itu kita bagikan sebagai short term interest rate. Tapi ada lagi satu interest rate, iaitu long term interest rate. Contohnya macam bond yang maturity dia 10 tahun, kita panggil dia sebagai long term interest rate. Jadi pada masa sama, macam dekat Malaysia ni kita punya OPR satu je, iaitu OPR. Tapi dekat Jepun dia ada dua, short term interest rate dan juga long term interest rate. Kalau you tengok sekarang ni apa Jepun cuba buat, dia cuba naikkan interest rate, tapi dia bukan naikkan short term interest rate, dia naikkan long term interest rate. Dia naikkan long term interest rate, iaitu bond untuk 10 tahun. Macam mana dia naikkan yield ataupun interest rate untuk long term interest rate tu, dia ada cara dia lah, iaitu dengan cara membeli bond 10 tahun. Benda tu agak teknikal lah. Tapi tak apalah guys, tapi tak apa. Saya pun terfikir juga nak explain tentang yield curve control ni kan. At least you all dapat broad idea lah, idea yang kasar lah. Tak perlulah pergi terlalu complicated sangat kan. Sebab kita pun bukannya ekonomis pun, tapi kita supaya you all boleh dapat secara gambaran kasar apa maksud yield curve control tu. Bila orang tanya ke dengan you yield curve control, disebabkan you follow TikTok Nazri Hamdan ni, jadi you ada lah idea kan nak jawab apa. Kan. Tak apalah guys, nanti saya akan release satu video apa maksud yield curve control dalam pasaran bond. Okay guys, bantu saya lah guys. 4.5k je, kasih up sikit guys. Macam biasa bagi 10k, tap screen. Bantu saya sikit guys. Alamak, dah terlepas banyak soalan lah. Masa lawatan Tan Sri King Chaden. Oh, ni Tan Sri betul ke ataupun Tan Sri yang Tan Sri King Chaden. Okay. Masa lawatan PMX ke Indonesia ditanya jika kita gabungkan duit Indonesia dan Malaysia, kebaikan dan keburukan. Okay guys, pertama sekali bagi saya lah, idea untuk kita ada satu common currency ni pada saya tak boleh berlaku lah. Kalau tanya saya secara honest lah, tak boleh berlaku. Saya tak tahulah untuk 20-30 tahun akan datang, saya tak tahu. Tetapi untuk yang sekarang ni, dalam konteks ekonomi sekarang ni, common currency dekat, especially dekat Asian region lah, tak boleh dilakukan guys. Saya sangat bersetuju lah dengan jawapan spontan daripada PM kita masa dekat Indonesia tu kan, yang dia cakap dia balas secara spontan lah, common currency mungkin not possible lah at the moment. Pada saya setuju dengan jawapan tu, sebab kita masih ada banyak perbezaan lah daripada kita punya struktur ekonomi dan juga cara kita menguruskan duit kita dengan Indonesia. Lagi satu, kita punya jurang exchange rate tu mungkin terlalu tinggi kan. Jadi untuk kita mewujudkan satu common currency macam mana dekat euro tu, eurozone yang menggunakan mata wang euro ni, banyak perkara-perkara yang perlu dibetulkan lah. Maksudnya jurang ekonomi tak boleh terlalu jauh sebagai contoh. Lagi satu, negara-negara
yang menjadi ahli kepada common currency ni, diorang rela untuk melepaskan kekuasaan central bank diorang. Sebab tu kalau negara-negara dekat Eurozone yang menggunakan currency euro, diorang tak ada bank pusat guys. Diorang melepaskan authority bank pusat diorang untuk dikawal oleh satu je bank pusat dalam region tu yang dinamakan European Central Bank. Jadi bermaksud, kalaulah kata contoh kita dan Indonesia ada satu common currency, sanggupkah kita untuk kita orang cakap tu bubarkan bank negara dan juga kita wujudkan satu central bank untuk kawal mata wang kita dan juga Indonesia. Jadi pada saya benda tu terlalu kompleks untuk dibincangkan buat masa sekarang ni. Jadi pada saya it's not possible. Nasi kandar ML maju. Waalaikumsalam. Apa pendapat tuan tentang cryptocurrency? Sekarang ni dengar-dengar negara barat on the way berlari ke CBDC je. CBDC ni dah menjadi semakin hangat lah guys, isu dan topik CBDC ni. CBDC ni sebenarnya wujud disebabkan oleh kelemahan dalam kripto. Okay guys, you all kena faham benda ni. CBDC wujud disebabkan oleh kelemahan di dalam cryptocurrency. Okay, apa kelemahan cryptocurrency ni? Cryptocurrency, kelemahan utama dia adalah central bank tak boleh kontrol. Tak boleh kontrol, tak kira lah, tak boleh kontrol apa-apa. Tak boleh kontrol dari segi supply dia, tak boleh kontrol dari segi mining dia. Semua tak boleh kontrol. Central bank tak boleh kontrol. Kalaulah cryptocurrency ni central bank boleh kontrol, saya rasa dah lama dah jadi mata wang dekat kebanyakan dunia. Disebabkan oleh central bank tak boleh kontrol, jadi datanglah CBDC. Jadi CBDC ni adalah, kita boleh katakan ni sebagai wang fiat dalam versi digital. Okay? Jadi kenapa CBDC ni dipilih instead of cryptocurrency? Because central bank boleh kontrol benda tu. Bank pusat boleh kontrol. Central bank ada monetary authority. Dia boleh kontrol. Dia boleh kontrol dia punya circulation, dia punya supply, kan? Dia boleh kontrol. Dia boleh melaksanakan polisi ekonomi monetary. Kalau dengan cryptocurrency tak boleh, kan? Jadi that's why CBDC is preferred than cryptocurrency. Jadi kalau tanya saya, bang, apa pandangan abang? Adakah abang rasa cryptocurrency ataupun CBDC the future of money? Kalau tanya saya akan jawab CBDC lah, kan? Saya akan jawab CBDC lah. Okay guys, sambil-sambil tu siapa yang thank you bang sharing outlook. Okay, tak apa, terima kasih join. Okay, maaf bang, kripto tak dapat kontrol dari segi apa? Tak boleh kontrol lah. Memang tak boleh kontrol sebab kripto ni kan, cryptocurrency kan dikontrol oleh totally market. Kan, market yang kontrol. Jadi central bank memang tak boleh kontrol dia punya supply lah, kan? Sebab dia memang ditentukan oleh market. Market jual beli market lah. Dan juga dipengaruhi oleh kuasa-kuasa whale. Kan, kalau whale boleh lah influence. Jadi kalau katalah contohnya lah, kan, whale ni bergabung untuk menjatuhkan sesebuah cryptocurrency tu, jatuh tak nilai dia? Jatuh. Dan benda ni boleh tak dihalang oleh central bank? Tak boleh, kan? Macam tu lah, dia tak boleh kontrol. Nak minta pendapat abang, currency mana yang tergolong dalam safe haven currency? Ialah safe haven currency ni bermaksud pada saya lah. Saya tak tahu pandangan orang lain. Dia punya nilai dia stabil dan juga nilai dia tinggi. Sebab tu orang banyak memegang mata wang Kuwait. Sebab tu nilai mata wang Kuwait tu tinggi. Saya Kuwait one of the strongest currency in the world sekarang ni. Dia punya nilai mesti stable lah. Safe haven Japan and China. Okay, kenapa safe haven Jepun ni? Sebab Jepun ni dia adalah sebuah negara kreditor lah. Kreditor dan juga interest rate dia rendah dekat situ. Gold pun boleh lah. Okay lah. Okay guys, siapa-siapa, saya nak mengambil kesempatan ni untuk ucapkan terima kasih guys kepada siapa yang dah membeli buku saya Warna Merah tu. Dan juga sesiapa yang dah membeli baju saya lah. Baju ni. Okay. Akan tetapi ni, okay, terima kasih banyak-banyak siapa yang dah support saya. Dan kepada korang yang masih nak mendapatkan buku dan juga baju tu, bolehlah klik dekat saya punya TikTok shop tu guys.
Sekejap guys Sekejap saya tengok ni. Bang 10k like dah berkat. Okey, terima kasih banyak. Terima kasih banyak-banyak siapa yang tap screen sampai 10k. Terima kasih banyak. Baju tu tak ada saiz kecil ke? Yang kecil sekali L. Bawah L saya tak buat. Baju tu sekarang ni dia ada saiz L, XL, double XL, triple XL. Itu je lah yang setakat ni saya buat. Okey. Gongsi Facai. Bang, apa kesan kat US sekiranya negara-negara minyak tak jual menggunakan dolar? Jawapannya dolar akan jatuh. Jawapannya dolar akan jatuh. Dan US tidak lagi menjadi kuasa besar dunia apabila dolar jatuh. Okay? Dolar akan jatuh dan menjunam. Dan US tidak lagi menjadi kuasa besar dunia. Itulah jawapan dia. Tapi sebab itulah guys, kalau korang tengok US dia adalah sebuah negara yang stockpile emas terbanyak dekat dunia. Korang tahu kan bahawa Amerika ni sekarang ni adalah sebuah negara yang memegang emas yang paling tinggi sekali kat dunia ni, iaitu 3,000 tan. Kenapa dia stockpile gold? Sebab dia boleh, mungkin lah dia boleh dijadikan backup lah seandainya berlaku kejatuhan dalam petrodolar, at least dia ada emas. Okey, gongsi facai. Terima kasih. Dolar bakal terjatuh tapi tak tahu bila. Begitu ke bang? Ya, betul. Mungkin lah. Okey. Cerita sikit macam mana Swiss Bank kontrol inflasi dia. Saya tak study lagi lah geng bab ni. Nanti geng saya cuba tengok Swiss Bank Kenapa? Ada isu ke dekat Swiss Bank? Saya tak study lagi lah. Saya tak tengok lagi. Sekejap guys Mana tahu ada isu yang saya terlepas ke. Oh, Swiss dia sedang mengalami inflasi yang tinggi guys Okay, tak apa, nanti saya tengoklah kes ni. Nanti saya akan ulas guys Terima kasih Walaupun low by international standard, Swiss inflation meningkat kepada 2.8% last year. Outside Swiss National Bank price stability target, price rise up by 2% annually. Sekarang ni dia orang mengalami kadar inflasi yang tinggi lah dekat Swiss Tak apa guys, terima kasih banyak-banyak siapa yang bagi saya maklumat ni. Nanti saya study dan juga saya akan buat satu video lah komen mengenai isu ni. Jadi dia orang mengalami inflasi yang tinggi lah mengikut dia orang punya Swiss National Bank chairman. Bang, selalu macam mana abang monitor ekonomi? Berdasarkan indikator-indikator ekonomi lah. Indikator ekonomi lah guys. Contohnya macam kita punya inflasi, kita punya unemployment rate, kita punya trade deficit, kita punya apa ni? Itulah contohnya, itulah kita punya main economic indicator. Adakah masa akan datang kita akan melihat ASEAN George Soros versus US dollar? Mungkin. Waalaikumsalam dari Pemanis. Terima kasih. Terima kasih kerana selalu masuk saya punya live. Bang, kalau graduan ekonomi monetary boleh kerja mana? Awak Mr. Rain graduan ekonomi monetary ke? Awak belajar ekonomi monetary ke? Monetary ekonomi. Awak belajar monetary ekonomi ni daripada universiti mana? Saya terkejut juga. Ada ke aliran monetary ekonomi? Ada ke aliran ekonomi monetary? Maksud saya, ada ke macam kalau kata sebuah universiti tu dia khas
ekonomi, tapi dia apa ni, jabatan ataupun cabang monetary ekonomi. Monetary Fiscal UKM. Oh, ada Monetary Fiscal UKM. Itu dia punya satu aliran lah dalam degree ekonomi Oh, menarik tu, sebab masa zaman saya tak pernah dengar. Monetary Fiscal Monetary Fiscal Monetary Fiscal. Ya ke? Oh, major ada. Ada Oh, okey lah. Biasanya monetary ni dalam bank lah kan. Biasanya kalau monetary dia sama ada bank, biasanya bank lah, bank yang melaksanakan polisi monetary dalam banking and finance lah. Okay guys, saya tak boleh nak live lama-lama sebab saya ada beberapa kerja lain nak disettlekan. Apa pun terima kasih guys kerana temankan saya ni. Oh, ekonomi margining. Okay, Thai-baht diapungkan tak? Saya rasa Thai-baht diapungkan. Betul kan guys? Thai-baht diapungkan kan? Saya rasa lah. Saya rasa Thai-baht diapungkan. Dia tak pegging kan? Nanti Thai-baht tu saya tengok guys saya tengok. Saya dah lama semenjak daripada krisis ekonomi 1997 tu, saya tak follow sangat Thai-baht lah. Ini cermin mata betul ke ataupun grafik? Betul lah. Ini cermin mata betul guys. Saya rabun dekat. Saya kalau keluar biasa saya tak pakai spek. Saya apa ni, kalau saya tengok buat live ni kan, tengok komen tu saya kena baca lah. Saya kena pakai spek lah sebab saya rabun dekat. Jambang pun dia jambang dia lah kan. Jambang ni tempat gantung mikrofon. Abang kita beli beras bang, GTB. Geng takut bini Okay. Okay guys, terima kasih kerana dapat join saya punya live walaupun tak lama. Saya ada sedikit urusan yang saya kena selesaikan. Walaupun pun terima kasih guys kerana teman-temankan saya sekejap dalam live ni. Nanti kalau ada masa kita akan sembang-sembang lagi lah. Okay, alright. Nanti kita ada masa kita akan sembang. Dan saya sebenarnya ada banyak lagi soalan-soalan dalam video tu saya kena jawab sebenarnya, tapi masih tak sempat. Tapi walaupun pun nanti saya akan cuba cari masa dan saya akan menjawab lah beberapa persoalan-persoalan anda, InsyaAllah pun dalam bentuk video jugalah guys Okay guys, terima kasih banyak-banyak. Okay, terima kasih banyak-banyak kerana join saya punya live walaupun agak singkat. Terima kasih banyak-banyak. Nanti kita akan jumpa lagi. Dan juga saya ucapkan terima kasih guys kepada anda yang dah membeli saya punya baju dan juga buku. Terima kasih banyak-banyak. Okay, alright. Okay guys, terima kasih. Nanti kita jumpa lagi. Okay, Assalamualaikum.